InsyaAllah untuk petang ni saya akan ajar lebih kepada cara teknikal untuk kita gunakan WhatsApp Business. Okay. Okay. InsyaAllah saya start dulu sementara berapa orang dah sekarang? Dah ada berapa orang Dalam 20 orang. Okay, insyaAllah boleh. Okay. Saya lulusan sains makanan Okay, sorry, terkeluar tadi. Kita akan beri rakaman siapa yang hadir. Okay, nampak tak slide saya? Lah kenaan saya tadi. Okay, so sekarang okay, untuk kelas WhatsApp Business hari ini saya akan pergi kepada, kita akan tekankan beberapa greeting message dan juga label kan. Okay. Okay. Dengar suara. Sekarang pun still tak dengar Sekarang jelas tak? Suara tak jelas. Okay. Sekejap saya live dulu.
Okay, sorry. But itu was Sekarang dengar tak saya? Assalamualaikum. Okay. Okay, dah clear. Okay, saya share balik slide. Okay, nampak tak slide saya? Boleh respon, nampak tak slide saya? nampak Mimi, nampak. Alhamdulillah. Okay. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung balik tadi. Okay, tadi dah sampai dekat hasil pembelajaran. Okay. Untuk sesi coaching petang ni, so end of coaching ni saya harap ejen-ejen semua dapat manfaatkan Suara pecah-pecah. dalam pendidikan semula, mana at least Suara tak dengar. Dah tak ada suara dah. sorry ada salah teknikal pula. Okay, sekarang okay tak?
Saya tak tahu lah. Okey. Dapat bukti dari Slide apa yang okey. Nik sampaikan. Okey. Okey, dah okey dah Okey. Merupakan satu aplikasi uh, yang dibina khas bertujuan untuk membantu bisnes Okey, sekarang dengar tak suara saya? Dengar. Clear. Dengar. Okey, sekarang dengar tak suara saya? Dengar? Okey, Dengar. alhamdulillah. Okey. Sekejap kita sambung balik kat mana tadi? Saya cuba share slide sekejap. Sini. Okay, selamat datang pada siapa yang baru masuk tadi. Okay, so kita baru je nak start sebab ada masalah teknikal. Okay, nampak kan slide saya? Okay. Okay, alhamdulillah. Okay, insyaAllah kita teruskan. Okay, WhatsApp Business ni merupakan satu aplikasi yang dibina khas untuk bertujuan untuk bisnes yang dapat memudahkan urusan komunikasi tuan-puan bersama pelanggan
supaya ia berlaku dengan mudah, cepat dan berinformasi lah. Okay, so WhatsApp Business ni dilengkapi dengan beberapa ciri tambahan yang tiada pada WhatsApp biasa. Okay, dan tapi apa yang ada dalam WhatsApp Business tak ada dalam WhatsApp biasa. Tapi apa yang ada dalam WhatsApp biasa tu ada juga dalam WhatsApp Business. Okay, so jelasnya kat situ. Okay. Okay, so kat sini gambaran lebih jelas lah perbezaan antara WhatsApp Business dengan WhatsApp biasa. Okay, kalau kat sini kita boleh tengok dalam WhatsApp biasa dia tak ada company profile, dia tak ada katalog produk, tak ada away message, creating message, quick reply, label, short link dan juga link account. Tapi dalam WhatsApp Business kita ada kesemua benda ni dan juga broadcast list, group, pin group chat, WhatsApp status, WhatsApp web dan juga start message. So benda yang ni yang kat bawah ni yang start daripada broadcast list ke bawah ni, item ni ada dalam WhatsApp biasa dan ada juga dalam WhatsApp Business. Okay. Tapi macam company profile dan sampai link account ni benda ni tak ada dalam WhatsApp biasa. Okay, so ni gambaran umum lah perbezaan antara WhatsApp biasa dengan WhatsApp Business. Okay, so sekarang kita tengok pula ciri-ciri yang terdapat dalam WhatsApp Business. Okay, so ni adalah ringkasan fungsi-fungsi yang terdapat dalam WhatsApp Business. Kalau kita tengok dalam WhatsApp Business ni, bagi siapa yang dah download, so tuan-puan mungkin dah boleh nampak lah Business Tools ni. Tapi siapa yang belum download mungkin tak perasan sangat fungsi ni. Okay. So saya untuk awal ni saya cerita dulu gambaran kelebihan bisnes WhatsApp Business ni dulu. Nanti kita akan tengok macam mana nak install WhatsApp Business ni dalam handphone tuan-puan. Okay, so kalau kita tengok kat sini WhatsApp Business ni dia ada Business Tools. Dalam Business Tools ni dia ada beberapa tools lain lah seperti Business Profile. Okay, so Business Profile ni kita boleh buat gambaran awal berkenaan profil perniagaan kita. Contohnya kita boleh letak nama, nombor telefon, alamat kedai, waktu operasi, website dan juga email. So kat sini dia jadi macam satu profil pengenalan perniagaan kita secara maya. Daripada WhatsApp tu saja kita dah boleh ada profil company kat situ. Kemudian yang kedua katalog. So katalog ni kita boleh masukkan katalog produk yang kita jual dalam WhatsApp Business ni. Tapi kalau dalam WhatsApp biasa benda tu tak ada. Ciri-ciri macam tu tak ada. Okay, then yang ketiga kita ada away message. Okay, away message ni dia satu robot lah. Boleh katakan seperti kita rakamkan satu ayat yang di mana ayat ni nanti dia akan membantu menjawab mesej pelanggan apabila kita berada di luar kawasan. Dan benda tu kita akan set. Nanti saya akan ajar macam mana untuk kita set waktu yang kita nak supaya robot tu dia skrip tu dia akan keluar sendiri tanpa kita yang send sendirilah. Benda tu dia akan berjalan sendiri. Okay. Dan yang keempat, greeting message. Okay, greeting message ni adalah rakaman ayat yang akan membantu menjawab mesej pertama dari pelanggan anda. Okay, away message tadi dia akan keluar waktu yang kita setting, bila-bila masa yang kita setting, dan greeting message ni lebih kepada ayat ayat sambut, ayat kita nak menyambut customer pelanggan yang kita set, pelanggan yang kita set lah. So greeting message ni dia ada syarat-syarat dia juga dan away message pun ada syarat-syarat dia juga untuk kita set tu nanti. Okay. Dia ada perbezaan sebenarnya away message dengan greeting message ni, nanti perbezaan dia saya akan tunjukkan bila kita buat nanti. Nanti tuan-puan akan lebih nampak lah kat situ. Okay, and then yang kelima adalah quick reply. Quick reply ni dia seperti robot. Dia satu fungsi yang membantu merakamkan skrip-skrip mesej yang boleh kata satu mesej yang standard. So kita boleh rakam bila ada je pertanyaan, contoh pertanyaan berkenaan kolesterol, benda tu kita boleh ulang. So kita boleh buatkan dia satu skrip yang umum. So bila orang tanya je kita boleh terus bagi. Okay. And then yang keenam label. Label ni kita boleh labelkan dia kategori WhatsApp kategori mesej kita tu daripada siapa. Contohnya daripada label, kita boleh labelkan yang ni kategori prospek, yang ni kategori VIP, pelanggan VIP, ni kategori VVIP. So kita boleh labelkan kat situ.
And then yang ketujuh, ciri yang terakhir adalah short link. Short link ni lebih kepada satu fungsi untuk kita mudahkan pelanggan hubungi kita tanpa save nombor kontak kita. Contohnya link short link ni sebenarnya kita dah lakukan benda tu kalau kita gunakan WhatsApp biasa. Tapi gunakan WhatsApp Business ni dia dah boleh terus ada setting tu. Okey. Setakat ni jelas kenaan fungsi WhatsApp Business ni? Okay, so sekarang saya akan tunjukkan fungsi business profile. Okay, sebelum tu, sebelum saya pergi lebih kepada fungsi ni, setiap fungsi ni, boleh tak saya nak minta tuan-puan semua respon berapa orang yang dalam ni yang dah download WhatsApp Business dalam handphone masing-masing. Boleh tolong respon ni, tekan reaction ni, reaction thumbs up ni. Siapa yang dah ada? Okey. Macam mana nak respon Tak reti nak respon Dekat bawah tu ada tuan gunakan handphone ataupun guna laptop. Kalau guna laptop dekat bawah tu ada reaction. Oh, reaction ni mana? Screen pun tak boleh nak on Tak boleh nampak macam mana tu? Pakai laptop. Screen dia jadi macam ni. Keluar gambar. Apa yang cakap tu yang tak nampak? Cik Kak Anis Akak punya tak keluar gambar. Tak tahu kenapa. Akak guna desktop ke guna handphone? Pakai desktop. Laptop. Akak tak keluar gambar? Gambar sendiri, Gambar sendiri tak keluar. Gambar. Oh, akak dah sign in Zoom belum? Sebelum masuk tadi? Dah sign in account ke belum? Dah. Ni kamera akak ni. Kamera akak tak on ni. Kamera tak on. Dia keluar macam mana? Cuba try godit sikit untuk bahagian kamera, stop video kat situ ada video. Stop video. Dekat bawah tu ada ada gambar mikrofon, ada gambar video macam cameraman tu, kamera tu. So tekan kamera tu. Jadi tak jadi ke? Tak jadi. Video Tapi tak apa, boleh nampak slide saya tadi kan? Boleh. Saya sendiri boleh. Tak apa. Okay, saya teruskan Okey. Okay. So sebelum saya start kepada business profile dan yang lain-lain ni, saya nak kita sama-sama cuba dulu tengok cara untuk install dulu WhatsApp Business ni. Sekejap ni. Okay. So yang ni, first sebelum install, tuan-puan perlu untuk check dulu backup. Backup chat sepatutnya. Chat backup, terbalik kot. Okay, perlu backup dulu message lama yang berada dalam handphone masing-masing. So cara untuk backup dia saya dah bagi dekat group. Tapi kalau nak step by step dia boleh tengok dekat sini. Ni kalau guna handphone Android. So first pergi dekat bahagian atas ni. Kita buka je WhatsApp tu akan ada 3 titik yang sebelah kanan tu. So tekan 3 titik tu, ini pergi bahagian setting. Lepas tu tekan chat dan dia akan keluar chat backup. So tekan chat backup tu. Sebenarnya kat sini ambil masa sikit lah. So that's why saya minta sebelum join perlu lakukan dulu step ni supaya kita boleh terus go through step seterusnya. Okay, tapi tak apa, siapa yang tak buat lagi sementara mungkin bolehlah sambil-sambil tu kan buat dulu chat backup ni. Okay. And then selepas tekan chat backup tu, tekan backup, dia akan mula backup segala kita punya message sampai bila dia keluar 100% tu baru bermakna yang kita punya backup dah selesai. Okay. Kat sini step yang sangat crucial lah sebabnya kalau tuan-puan tak
backup betul-betul, mesej-mesej lama kita tu boleh hilang. So that's why kat sini kadang orang takut nak buat, nak berubah kepada WhatsApp business sebab dia takut mesej lama tu hilang. Tapi kat sini lah step yang perlu dijaga-jaga. Maksudnya kalau tak buat backup ni terus tukar kepada WhatsApp business tanpa buat backup memang akan hilang lah mesej-mesej, segala mesej yang dalam WhatsApp biasa tu. Okay. So kat sini kalau untuk yang siapa guna iPhone, pergi dekat bahagian bawah ni, bahagian setting ni, ada gambar roda tu. And then tekan chat backup and then backup now. Step ni saya dah ada share lah dalam group. And then tunggu backup selesai 100%. Okay, backup ni ada setengah handphone boleh gunakan Wi-Fi. Kalau guna Wi-Fi tu lagi cepat sikit lah proses backup tu berlaku. Okay, ada soalan ke? Kalau install message hilang tak? Kalau install saja belum berubah, kalau akak sekadar install tapi akak tak masukkan nombor telefon lagi, benda tu tak hilang lagi. Tapi bila akak dah start install, akak masuk kat tengok sekejap ni, step yang ni saya tunjukkan. Okay. Kat sini. Bila kita install, kalau kita sekadar install sahaja tanpa masukkan lagi nombor telefon kita, maksudnya kita tak berubah lagi lah, kita tak berubah lagi kepada WhatsApp business, tak akan hilang lagi message kita. Tapi bila once kita dah start je masuk, install je WhatsApp business dan kita tekan untuk mulakan guna WhatsApp business, kita tekan agree and then kita continue, agree and kita dah mulakan step seterusnya iaitu klik agree and continue. Lepas tu kita tekan use nombor yang sedia ada dalam handphone kita tu. Dan bila kita tekan yang kat sini ni, so dia akan start. Kat sini ni dia akan, yang step yang ketiga ni adalah step untuk dia grab segala history daripada message biasa kita tu masuk kepada WhatsApp business. So kalau kita tak backup awal-awal, so that's why dia boleh hilang. Sebab kita tak backup, so dia hanya akan ambil mana yang sempat tersimpan sahaja. Kiranya kalau contoh tuan-puan nak berubah WhatsApp business hari ni, so kena start backup hari ni. Kalau tak start backup hari ni, berkemungkinan handphone kita hanya backup yang 2 hari lepas ataupun 5 hari lepas. So hanya message yang sekadar 5 hari lepas tu je lah. Yang sampai hari ni punya dia tak terbackup sekali. So kena bila nak start tukar je, terus backup hari tu juga, waktu tu juga kena backup. Okay. And then bila kita tekan nak continue, so dia akan mulalah prosesnya akan ambil masa sikit. Dia akan ambil grab segala data kita dia akan mula extract sampailah kena tunggu sikit lah, yang part sini kena tunggu sikit. Okay, and then dia akan selepas dah berjaya tu dia akan minta permission kepada kita antara nak benarkan WhatsApp business ni akses kita punya media. Media ni seperti gambar, video semua tu lah. So kita tekan allow lah. Kalau tak, nanti kita tak dapat lah nak tengok balik gambar-gambar dan juga video-video yang lama. Okay. Sekejap tak ada soalan ni. Betul. Okay, dia mungkin boleh jadi macam ni. Install tanpa masuk ke dalam, maksudnya install dahulu WhatsApp business ni biasa dia ada dulu dalam handphone. In the same time, selepas tu backup, dah ready backup semua, tekan WhatsApp tekan aplikasi WhatsApp business dan start follow dia punya instruction. Kiranya nak install dulu pun boleh, selepas tu baru backup. Ataupun nak backup dulu pun boleh, nak install lepas tu pun boleh. Kiranya benda tu kena berlaku segeralah supaya supaya dalam proses kita nak install tu tak berlakunya message baru, tak adanya message baru yang baru masuk. Supaya kita tak terlepas bila kita bertukar nanti. Okay. And then yang ni WhatsApp business, allow WhatsApp business to access your contact, yang ni pun allow, kita benarkan perkara ni. Okay, and then akan tunggulah proses transfer ni berlaku. So segala informasi akan mula dipindahkan sampailah
akan keluar bila dah berjaya selesai nanti benda ni akan berlaku sendiri tau. Dia akan prosesnya akan berlaku sendiri. So dia akan bila dah selesai tu dia akan keluarnya create your business profile. So kat sini bermakna yang kita segala mesej lama kita dah start masuk ke dalam handphone kita. Okay. Sekarang tengah uploading. Kak Latifah tengah backup lah ya? Backup ke atau install? Backup, okay. Dia kalau tengah backup tu jangan kacau apa-apa aplikasi lain. Maksudnya biar proses tu berlaku tanpa diganggu. Sebab nanti dia akan, kalau kita buka aplikasi lain, dia akan kacau nanti proses tu. So biarkan saja. Kalau step ni terlepas atau nak buat apa kemudian? Step yang mana tu? Step backup ke step install? Cik Zainul. Oh, yang ni step masukkan informasi ni. Kalau yang ni, kalau step yang masukkan informasi ni tak ada masalah. Yang ni terlepas tak ada masalah. Nanti boleh kita betulkan balik. Cumanya kita tak boleh nak pergi ke next. Maksudnya tak boleh nak next nanti. Okay. Sebab yang ni bahagian business profile ni nanti kita boleh edit. Selepas kita masukkan nanti kita boleh edit. Okay. Cuma saya nak tunjuk je lah. Saya tunjukkan kat sini. Tanya satu soalan boleh tak? Boleh. Saya dah buat macam Puan buat tadi yang backup tu kan. Lepas tu bila nak backup tu dia tak bagi backup sebab dia kata saya punya email, saya pun tak ingat email dulu password sebab saya dah tukar email baru. Macam mana? Macam mana? Backup, akak guna Android ke iPhone? Guna Android. Okay. Waktu nak backup tu dia keluar suruh masukkan Gmail. Berkemungkinan kita punya storage dah penuh pun backup tu tak akan berlaku juga. Backup tu susah untuk berlaku. So kena make sure kita punya storage mencukupi lah. So bila dia keluar message, bila dia keluar Gmail tu maksudnya dia suruh kita transferkan kita punya data tu simpan dalam kita punya Google Drive dalam Gmail kita. So akak kena bersihkan, kiranya akak kena sediakan storage yang mencukupi jugalah untuk backup ni sebenarnya. Okay. Okay, jelas Okay. Siapa ni nama? Lupa. Mimi. Kalau nak buat backup, lepas dia buat backup 100%, kat mana dia simpan? Sebab dia tak ada minta email kita pun. Internet storage. Dia akan simpan dekat internet storage kita kak? Internet storage lah, maksudnya dia memang ada lah. Ada. Sebab saya risau bila saya guna WhatsApp business dia akan hilang. Tu menangis tu. Oh tak. Dia akan tersimpan lah dalam kita punya internet storage. Sampai step yang dia suruh klik backup tu dia akan backup lah kan? Betul, dia akan backup. Yalah. Saya berani nak install WhatsApp business. Sebab waktu dekat backup tu dia ada tanya juga option kat kita. Kita nak backup ni dalam iCloud ke ataupun dalam Google Drive kita ataupun internet storage kita. So dia akan tanya juga kat situ. Tak, yang kat Mida punya dia tak tanya pun. Akak guna iPhone kan? Sekejap Itu setting ya. Nanti saya check balik lah. Kalau iPhone dia akan simpan dekat iCloud kak. Kat atas tu dia dah cakap backup your chat history and media to iCloud. Nanti saya check iCloud saya. Dia akan ada kat situ. Thank you. Okay, so kita teruskan Ada lagi soalan ke? Okay, so bila dah berjaya backup, dah berjaya install, dah berjaya masuk WhatsApp business, so kita start create kita punya business profile. Okay, so kat sini masukkan nama, kategori kita boleh pilih kategori apa. Kalau untuk Olive House, kategori beauty, cosmetic and personal care lah kita ambil. Kita tekan next and then dia akan start initialize. So kat sinilah proses segala extract data pun berlaku.
And then selepas tu dia akan keluar step, dia akan bagi instruction lah kat kita antara kita nak explore, nak belajar explore business tools yang dia bagi ni ataupun kita tak nak belajar. So better saya galakkan tuan-puan untuk ambil explore lah, so boleh tengok step by step dia akan ajar tutorial online lah dekat kita. Okay. Kalau tak nak pun boleh tekan not now je. And then selepas tu, okay, so lepas tu dah keluar lah kita punya WhatsApp. So dia akan keluar kita punya WhatsApp profile, business profile kita. Okay. Tanya, saya dah backup tapi still tulis backup, macam mana? Saya dah backup, macam mana saya dah? Proses backup tu lama sikit Encik Masni, Encik Khairul. So kena tunggu sampailah proses backup tu betul-betul 100%, barulah dia akan berjaya. Sebenarnya waktu proses backup ni dia akan jadi problem sikit bila internal storage kita tak cukup. So kat situ kena bersihkan juga dulu mana-mana video yang rasanya video-video lama yang dah tak perlu, and then gambar-gambar lama tak perlu tu perlu bersihkan dulu. Kalau storage kita tak penuh lah, so kena bersihkan dulu baru boleh backup. Okay. Okay, jelas Okay, seterusnya. Okay, so sekarang boleh saya teruskan kepada step seterusnya. Kalau benda ni dah berjaya, tuan-puan memang boleh dah terus, kalau dah berlaku, dah berjalan install dan backup tu, sebenarnya tu dah boleh terus lah. Kita dah boleh terus kepada business profile dan step-step business tools yang lain. Okay. Tak apa, nanti siapa yang tak lepas untuk backup tu nanti boleh PM saya. So nanti saya akan, bolehlah saya bantu guide. Okay, seterusnya kat sini adalah bagaimana untuk kita edit kita punya business profile. Okay, so kat sini kejap Okay. Okay, kat sini bahagian business profile kita. Okay, dekat bahagian business profile ni kita boleh masukkan maklumat-maklumat yang diminta lah. Seperti nama kita, nombor telefon, description. Description ni jangan tulis, kalau boleh tulis sedikit gambaran ringkasan, maklumat ringkasan lah berkenaan perkhidmatan kita. Contohnya Afiat Store, Olive House Central Region, ataupun Afiat Store Bangi, ataupun Afiat Store apa-apalah yang menggambarkan perniagaan kita. Okay. Lepas tu business address, masukkan kat sini dia dah terus ada dah. Kita boleh set location business kita. Selepas tu kategori ni macam tadi, beauty and cosmetic. Dan masa operasi, boleh pilih masa operasi business hours kita. Kalau contoh kita ada kedai, kalau contoh kita ada kedai start daripada pukul 9 sampai pukul 6 sahaja, kita WhatsApp dan kita nak setting nanti benda ni sebenarnya business hours kita ni akan related kepada away message dan greeting message yang akan kita setting nanti. Kalau tuan-puan nak set business hours ni daripada pukul 9 hingga pukul 6, contohnya nak set tu ikut masa yang kita available untuk menjawab contact customer. So kita boleh setting lah daripada pukul berapa sampai berapa. Kalau kita rasa malam kita dah tak nak ada customer ganggu, so kita boleh set sampai pukul berapa sahaja. Okay, and then masukkan email, website kita dan juga tagline. Lepas tu klik save. Okay. So dah selesai untuk bahagian business profile. Okay. So selepas tu kita akan pergi pula kepada katalog. Okay, untuk katalog, sorry ya, minta maaf ada suara latar belakang. Okay, untuk katalog, okay, kat sini katalog ni adalah
senarai katalog, senarai barang-barang yang kita jual lah. So kita boleh masukkan item-item yang kita jual kat sini. Okay. So dia akan keluar kat sini lah macam-macam. So untuk masukkan tu boleh pergi dekat bahagian, kalau siapa yang guna Android, pergi bahagian titik 3 kat atas ni. Bila masuk je WhatsApp Business, klik 3 titik atas ni. So dia akan terus pergi kepada Business Tools. Dan klik Business Tools, klik Catalog. So lepas tu masukkan, klik Add Item, Image, and then masukkan nama produk kita, harga, description, link dan juga item code lah kalau ada. Okay. Kat sini kita terpulang pada tuan-puan nak letak description tu apa. Kalau nak letak ringkas pun boleh, nak letak panjang pun boleh. Tapi tak digalakkan letak panjang sangat lah. Kat sini kita boleh letak gambar dalam 2 atau 3 pilihan gambar. So boleh masukkan gambar produk. Saya cadangkan untuk yang pertama ni letak gambar produk. Yang kedua, pilihan yang kedua tu letak gambar fungsi dan juga uniqueness produk kita. So bila customer slide je dia boleh terus tengok apa fungsi produk kita. Dan bila customer, kadang customer akan message kita juga kan, tanya apa kelebihan produk ni. So kita boleh terus bagi je katalog. Kita terus bagi je link katalog kita ni dan dia boleh rujuk dekat situ. Okay. Okay, so habis untuk katalog. So kat sini kalau nak tengok yang real punya boleh pergi dekat nombor K-Line. Yang nombor kami ada WhatsApp dalam grup tu, boleh pergi kat situ. Kat situ pun ada contoh lah bagaimana saya dah jadikan nombor Olive House tu dah ada dia punya katalog produk kat situ. Okay, so dah selesai untuk bahagian katalog. Setakat ni okey tak? Ada apa-apa soalan? Okey, so kalau tak ada apa-apa soalan, kita akan teruskan kepada fungsi seterusnya. Okey. Okey, fungsi seterusnya adalah away message. Okey, away message ni seperti yang saya terangkan awal tadi, ia adalah seperti rakaman ayat yang akan bantu menjawab mesej pelanggan apabila kita berada di luar kawasan. So kita boleh set bila waktu yang kita nak. Okay, so nanti dekat away message ni dia akan keluar, bila kita tekan je dia akan keluar schedule. So dekat schedule ni lah kita boleh set, kita nak letak waktu operasi kita daripada bila robot ni nak menjalankan tugas dia. So kita akan letak kat situ masa dia. Okay, contoh macam yang contoh yang saya berikan ni, message tengok message kat atas ni. Saya buat dia punya skrip. Salam and hi, terima kasih kerana menghubungi kami. Waktu operasi kami, waktu PKPB adalah daripada Isnin hingga Jumaat 9 pagi hingga 5 petang, Sabtu 9 pagi hingga 1 tengah hari. So admin akan menjawab pertanyaan anda secepat mungkin. Terima kasih. Okey. Kalau tengok message ni dia keluar pada pukul 6 AM. 6 AM. Dan masa yang saya set untuk business hours adalah daripada pukul 9 pagi hingga 6 petang. So lepas daripada waktu tu dia akan keluar robot yang akan tolong jawab saya punya pertanyaan daripada customer. So kalau siapa yang ada message K-Line, nombor K-Line ni akan biasa terimalah kan kita punya away message ni. Okay. So benda ni dia dapat bantu untuk kita reply kepada customer tu dengan pantas lah. Walaupun bukan kita yang 24 jam menghadap handphone, tapi kita dah setkan robot yang bantu untuk jawabkan pertanyaan customer kita tu. Tapi dia bukan dia bergantung kepada skrip yang kita letak lah. So seeloknya letakkan skrip yang general, maksudnya tidak yang tidak memberi maklum balas pun kata tak berlakunya maklum persoalan yang perlu dijawab balik lah. Okay.
Okay. Kalau yang untuk greeting message ni pula, okay, sebentar nanti saya akan tunjukkan, sekejap lagi saya akan tunjukkan sekejap lagi saya akan tunjukkan untuk cara untuk gunakan away message. Yang ni untuk greeting message. Okay, kalau greeting message ni dia ada item untuk kita setkan recipient yang akan terima kita punya greeting message ni. Dan juga kalau tengok kat sini, saya punya message yang saya setkan untuk greeting message ni, dia lebih kepada pilihan kepada customer. Antara dia greeting message ni kira macam ayat yang bantu jawab pertanyaan customer tu dengan beberapa pilihan yang lain lah. Kita boleh bagi option kepada customer. Kalau contoh nak beli barang kita boleh terus pergi ke sini macam tu. Okay. Okay, so bagi siapa yang dah download, dah install. Okay, untuk gunakan fungsi away message ni, boleh pergi dekat bahagian buka je WhatsApp. Kalau siapa yang guna Android, buka je WhatsApp, tekan 3 titik ni, then klik business tools, klik away message. Okay. Then tekan on, dia ada pilihan lah antara kita nak on ataupun off. So kalau kita tekan on akan mulalah away message tu akan keluar. Okay, and then untuk edit message apa yang kita nak letak, tekan bahagian pen ni, and then masukkan message yang kita nak letak. Okay, kat sini ada schedule. So bahagian schedule ni boleh pilih antara nak always send, custom schedule ataupun outside of business hours. Ini 3 pilihan yang WhatsApp bagi pada kita. Antara kita nak biarkan away message ni keluar sentiasa, kiranya bila berlakunya adanya pelanggan ataupun mana-mana person yang first WhatsApp dengan kita, kita nak ayat tu keluar. Kita nak biar ayat tu keluar pada siapa yang first WhatsApp dengan kita. So kalau kita nak benda tu sentiasa keluar, kita boleh set always send. Kalau kita nak schedulekan hanya keluar pada waktu tertentu saja, so kita boleh setkan custom schedule custom schedule. Kalau kita nak message ni hanya keluar pada waktu business hours, outside of business hours sahaja, so kita set untuk bahagian yang tu. Okay. Dan siapakah yang akan terima message ni juga kita boleh set. Siapa recipient dia? Adakah semua orang? Adakah orang yang hanya dalam contact number kita? Ataupun orang yang bukan dalam contact number kita? Ataupun hanya orang tertentu sahaja? So kita boleh set kat situ. Kalau dia bergantunglah pada fungsi yang tuan-puan rasa keperluan masing-masing. Kalau macam cadangan saya, away message ni digunakan pada mereka yang first time contact dengan kita. So at least kita tahu, kebiasaannya orang yang first time contact dengan kita ni dia nak bertanyakan tentang bertanyakan tentang produk, bagaimana nak gunakan produk. So kita boleh letakkan message, away message yang Assalamualaikum, terima kasih kerana menghubungi kami. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? So benda tu nanti dia akan reply, tapi dia akan away message tu akan keluar sendirilah ikut timing yang kita set lah. Okay. And then bila kita dah buat ayat tadi, jangan lupa tekan save. Tekan save dan juga klik on lah button ni. Kalau tidak, fungsi ni takkan berlaku lah. Dan lagi satu, away message ni akan berlaku jika wifi ataupun data kita dibuka. Kalau kita off kita punya data, takkan masuk message tu dan robot ni pun tak boleh nak berlaku lah. Okay. So ni contoh away message yang tuan-puan boleh gunakan. Okay. So bila kita set macam ni, contohnya kalau okay. Yang ni saya dah macam yang saya tunjuk awal tadi lah. Away message ni macam yang apa yang tuan-puan boleh praktiskan, set outside of business hours. Sebab waktu outside of business hours ni, tengah-tengah malam kita takkan tengok handphone kita dah.
So siapa nak tolong jawab pertanyaan customer kalau customer contact kita pukul 10 malam, pukul 12 malam. Kalau kita tak nak tengok handphone pada waktu tu, so kita set yang akan reply adalah kita punya robot. Tapi esok paginya bila kita buka, kita tengoklah, oh ni orang ni dia dah terus tanya soal, dia dah terus tanya apa barang yang dia nak beli, ataupun dia terus cakap apa barang yang dia nak beli, ataupun apa masalah kesihatan yang dia ada. So kita boleh terus bagi jawapan kat situ. Tak perlu nak tanya, tak perlu nak engage lagi, tak perlu nak bila dia bagi salam je kita dah tak perlu nak menjawab lagi salam dia tu. Benda tu robot dah tolong jawabkan pada kita. Okay, seterusnya untuk greeting message. Untuk greeting message ni fungsi greeting message dia sama juga seperti away message, tapi dia tak ada fungsi schedule. Dia hanya ada fungsi recipient sahaja. Recipient ni dia boleh kita boleh pilih juga, sama juga macam away message tadi, kita boleh pilih antara nak letak siapa recipient dia. So kita boleh pilih antara nak guna salah satu fungsi, antara kita nak guna greeting message ataupun away message. So kebiasaan ni kalau kita tekan dua-dua fungsi berlaku serentak dan kita tekan dua-dua fungsi berlaku serentak. So nanti tuan-puan kena pandai mainlah kat situ antara nak letakkan siapa yang akan terima greeting message, siapa yang akan terima away message ni. Kalau greeting message yang akan terima, contohnya untuk greeting message ni kita nak ayat yang berbentuk umum, yang bila first customer contact kita je, mereka boleh terus buat pilihan sama ada nak beli barang produk apa, ataupun nak cari barang tu dekat mana. So boleh terus buat ayat-ayat yang berbentuk macam tu. So, sama juga untuk greeting message ni, nak step untuk gunakan dia, pergi dekat bahagian 3 titik ni and then tekan business tools, greeting message, then masukkan click on, and then masukkan message kita, and then recipient, boleh pilih siapa yang kita nak and then tekan save. So selesai untuk bahagian greeting message dan juga away message. Seterusnya untuk bahagian quick reply pula. Untuk quick reply, dia adalah seperti quick reply ni seperti skrip yang kita setkan supaya mudah untuk kita jawab persoalan-persoalan daripada customer. Kebiasaannya customer akan bertanyakan soalan yang kita boleh setkan skrip-skrip yang bersifat regular customer tanyalah. Contohnya untuk masalah kolesterol ada apa produk yang sesuai, apa fungsi Olive Plus, kalau saya ada masalah eczema macam mana nak ni. So kita dah boleh terus setkan bentuk skrip yang kita nak supaya mudah, kita tak perlu nak type panjang-panjang dah. Cara nak guna dia sama juga, kita boleh pergi dekat bahagian 3 titik ni and then tekan business tools, tekan quick reply. Lepas tu kalau ni yang siapa yang guna Android lah, and then tekan button star ni, button tambah ni, and then masukkan message kita, letak shortcut dan juga tekan save. So ni contoh. Yang ini kaedah yang pertama. Untuk kaedah yang kedua, quick reply, kalau kita nak save message daripada orang lain. Contohnya ada skrip-skrip yang kita rasakan orang lain info, ataupun boleh kata info lah, info yang daripada orang lain kita rasakan bagus untuk kita gunakan. So kita boleh set dia sebagai quick reply pada kita. So siapa yang dah cara untuk gunakan dia, tekan message yang kita nakkan jadikan sebagai quick reply tu, tekan lama,
And then dia akan keluar more ni. Okay. And then klik bahagian quick reply. And then kita masuk, so secara automatik dia message yang kita klik tu dah terus masuk dekat dalam quick reply ni. Then tekan save. Okay. Tu kaedah untuk gunakan quick reply. Seterusnya adalah yang tadi tu adalah kaedah macam mana kita nak savekan skrip kita ke dalam quick reply. Sekarang cara untuk kita gunakan pula, maksudnya kita nak implement pula penggunaan quick reply ni dengan cara pergi dekat message bahagian perbualan bersama pelanggan ni. Contohnya kita dah set dah quick reply dengan customer, and then kita nak mula buat conversation dengan customer kita. Okay. So kalau dekat sini tengok contoh yang saya bagi ni, yang ni Olive House 2UC ni adalah satu short term ataupun term yang kita dah set bila customer klik je pada kita punya website ataupun pada kita punya mana-mana iklan yang kita buat, dia akan terus WhatsApp kepada kita dengan adanya shortcut Olive House 2UC ni. Okay. Term ni akan keluar dulu. And then saya dah setkan away message yang saya gunakan adalah salam, terima kasih kerana ingin tahu cara jadi ejen. Yang ni untuk ejen lah. Ni boleh hantarkan permohonan kepada kami. Okay. Kat sini ni saya dah setkan dia punya away message. Di mana benda ni berlaku pada pukul message ni keluar pada pukul 9 malam. Dan juga pada customer yang saya tak save pun nombor kontak dia. Maksudnya customer baru. Kira saya set kepada everyone without accept contact number kita. So dia akan keluar. Bila dia start je conversation kita, dia akan keluar auto. Kalau tengok kat sini duration masa dia pun 9.54 dan kita jawab terus 9.54. Sedangkan waktu ni mungkin kita tak mungkin waktu ni kita tengah kat rumah tengah masak ke ataupun tengah duduk tengok TV ke dengan kita punya family kan, tapi benda tu berlakunya dah, conversation tu dah keluar. Okay. Then untuk kita mulakan conversation yang ni, conversation yang kita memang betul-betul adalah kita kena ada bagi kepada customer kita. So cara nak mulakan quick reply ni tekan tekan palang tu. Bila kita tekan palang ni, sudah akan keluar koleksi skrip yang kita dah set kan. Okay. Then tetapi quick reply ni ada limitasi dia. Hanya 50 quick reply sahaja yang boleh dan hanya shortcut hanya boleh tulis sehingga 25 karakter sahaja. Dan shortcut tidak boleh ada jarak. Dan semua shortcut akan bermula dengan palang. Okay. Bahagian keyword ni tidak boleh letak space atau sebarang simbol. Dan terhad untuk 15 karakter sahaja. Okay, kat sini nanti tuan-tuan akan tengok bila dekat bahagian shortcut dan juga keyword ni lah, dekat bahagian sini, shortcut dengan keyword ni. Okay. Okay, so ni cadangan koleksi quick reply yang boleh dibuat. Contohnya seperti ayat sambut pelanggan, koleksi testimoni penyakit, harga produk. Kan biasa orang tanya, ICT ni berapa harga, Olive ni berapa harga. So kita boleh terus letak quick reply. Then nombor akaun pembayaran. Benda ni pun benda yang common orang tanya. So kita boleh setkan dia sebagai satu skrip supaya mudah kita reply kepada customer tu dengan skrip yang sama. Okay. And then maklumat pelanggan yang diperlukan, panduan makan dan simpan produk, jawapan reaksi tindak balas pengambilan, koleksi Q&A yang hot seperti perbezaan botol gelap dan botol cerah, contoh. Okey. Okey, yang ni pecahan kepada skrip untuk cadangan skrip close sale quick reply. Contohnya kalau ni contoh jap Okey, yang ni contoh kita nak close customer kita. First berikan dulu ayat sambut pelanggan. Kat sini saya mungkin boleh tunjuk tutorial kejap Saya tunjukkan tutorial dulu. Okey.
Alamak. Tenang kat cak ni. Okay. Okay, saya akan tunjukkan tutorial cara guna quick reply ni lah dalam group So ni group AA. So boleh terus tengok kat sini. Sekejap. Okay. Nampak kan share screen saya? Okay, contoh saya share dekat dalam group. Ni bila ada contohnya berlakunya first conversation antara customer kepada kita. So apa yang kita boleh buat, apa yang kita buat, contohnya dia kata keluarnya ayat, so kalau kat sini nampak tak beberapa ayat skrip yang saya buat. So contohnya kita boleh letak macam ni. Macam ni. Bagi intro dulu kat group. Tutorial. Okay. Contohlah ada orang tanya, saya nak beli Olive Plus. Okay, so kita boleh reply. Contohnya kita boleh tanya dululah nama dia. Ataupun kalau kita tak tahu nama, kita boleh tengok dia dekat dia punya profile tu kadang ada nama kan. Kalau tak tahu nama kita boleh set je. So kat sini tadi saya tekan palang and then akan keluar pilihan script yang kita nak buat. Yang kita nak. So kita boleh pilih script mana. So and then kita pilih Assalamualaikum, kita nak jawab dia punya reply pula lah. Saya Mimi dari Olive House, terima kasih sebab nak tahu tentang Olive Plus TX ni. Sebenarnya tu boleh saya tahu cadangan nak makan untuk masalah apa. So kat sini kita boleh, ni boleh jadikan sebagai first ayat, first script untuk tuan puan mula close dengan customer. Okay.
And then siapa yang ada kat dalam group Affect Agent mungkin boleh tolong reply. Hairunisa ke? Boleh tolong reply dalam group. Contohlah untuk masalah kolesterol. Kalau Nisa boleh tolong reply dalam group Affect Agent. Ataupun siapa-siapa ke yang dah ada dalam group Affect Agent ni, mungkin boleh tolong reply. Oh, tak masuk group lagi. Kak Zalifah ke? Masalah kolesterol, okey. So kat sini saya dah set dah lah dia punya script. So kita tak perlu nak type panjang dah script ni. Dia just tukar sikit je. Kolesterol. So kita tak perlu nak type panjang dah benda ni. Okay. Then saya reply, ya ke, insyaAllah boleh ikhtiarkan untuk masalah tak atasi masalah ni dengan makanan bernutrisi. Okay, so ni antara pengalaman. Okay, so ni carilah kita punya koleksi testimonies kolesterol. Okay. Kat sini saya tak pasti ada saya save ke tak. Cumanya kita kat sini dia contoh macam ni lah. Cara quick reply ni berfungsi. So tuan-puan boleh setkan kat depan ni adalah dia punya shortcut dia, apa yang kita nak. Contohnya kita type script. So dia akan keluar pilihan script kat sini. Contoh kita type ayat. So dia akan keluar perkataan ayat saja kat depan ni. Ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4. So dia akan keluar kat sini. So yang ni dia depends kepada apa yang kita setkan. Depends kepada apa yang kita setkan waktu. Dekat sini shortcut kita ni. Dekat bahagian sini. Bahagian shortcut ni, so dia akan ada kat depan tu. Apa shortcut first yang kita nak letak kat depan tu. So tuan-puan mungkin boleh letak contohnya nak buat ayat close sale, script close sale. So boleh letak script 1, script 2, script 3. Boleh letak macam tu. Kak Karonisa boleh tengok ayat tu dekat dalam group. Saya sharekan. Yang saya dah share tu. Tu contoh dia lah. Okay. Nampak tak gambaran fungsi quick reply ni? Dekat ni. Okay. Ni dah habis untuk bahagian quick reply. Seterusnya kita pergi kepada bahagian label. Okay. Okay. Untuk label ni pula, label ni dia lebih kepada fungsi untuk kita melabelkan kita punya conversation tu. Maksudnya melabelkan kita punya customer kita. Siapa yang contact dengan kita. Kita nak labelkan dia. Orang ni daripada prospek ke, dah buat bayaran ke, belum buat bayaran ke, ataupun customer VIP ke. So kita boleh labelkan benda tu ikut kategori yang kita nak sendiri, ikut kategori yang kita faham sendiri. Bagaimana kita nak manage kita punya customer kita. Okay. So kalau macam ni contoh label yang saya buat lah. Contoh yang saya buat,
Macam ni saya label untuk bahagian ni pengurusan bahagian saya lah. So saya letak label dia affect agent, affect consultant, customer affect to you, customer website. Ni contoh-contoh dia. Okay. Okay, so untuk buat label ni boleh pergi dekat bahagian 3 titik kat atas ni, yang tekan business tools, sama juga pergi dekat bahagian label. Okay. Nanti dia akan keluar pilihan antara apa dan juga warna apa. So ni contoh hujung sekali ni contoh label-label yang saya dah buat. Contohnya kat sini kalau label ni bila kita buat dia akan keluar warna label kita tu dan juga term label yang kita buat tu. Contohnya affect agent, so dia akan keluar ni orange ni. Okay. Tu satu cara. Cara yang kedua untuk buat label. Okay, kejap. Chat. Tak keluar ke? Okay, sorry. Okay, sekejap. Slide. Okay, dah nampak dah slide label Okay, yang ni untuk label. Label ni tadi, okay untuk buat label. Okay, kalau yang terlepas tadi, okay kat sini, fungsi label. Label ni kita boleh kategorikan message kita tu kepada beberapa pilihan yang kita nak. Kita boleh setting sendirilah, kita boleh set sendiri. Ikut apa yang kita faham, ikut apa yang kita nak buat. Okay, so contoh cara untuk buat label ni contohnya seperti yang ni contoh daripada saya punya WhatsApp sendiri. Saya buat macam ni lah, affect agent, affect consultant. Saya nak bezakan yang ni affect agent ataupun affect consultant. So kalau tuan-puan mungkin boleh letak customer VIP, customer VVIP, customer yang belum buat bayaran, prospect, macam tu. Okay. So cara nak gunakan label ni yang pertama boleh pergi dekat bahagian 3 titik atas ni, buka je WhatsApp, 3 titik and then business tools dan tekan label. Okay, and then boleh klik dekat bahagian label, boleh pilih warna apa yang kita nak. So kat sini choose warnanya pun dia depends kepada dia akan keluar dia nanti dekat kita punya chat dengan customer tu dia akan keluar dekat sini. So, pilih warna dan juga namakan label. Okay. Ni contoh lah. Ni contoh label yang akan keluar. Okay, satu cara lagi untuk buat label ni kita yang tadi tu cara untuk kita settingkan label kita ni, kategori label kita. Okay, cara untuk gunakan pula label ni macam mana? Pergi dekat message kita dengan customer tu, kita tekan lama sikit chat tu sampai dia akan keluar pop up. Yang ni dia akan dia akan bagi pilihan antara kita nak labelkan chat tu. So ambil tekan label tu and then klik kepada label apa yang kita nak. Okay. Itu satu cara lagi, kita boleh swipe dia ke kanan, ke kiri, swipe dia ke kiri and then dia akan keluar more. Then dia akan keluar more dan klik label chat. So siap je lah label tu, senang je. Okay. So pergi ke chat untuk tengok kompilasi label kita yang kita buat tu, pergi dekat bahagian chat utama, klik label dan pilihan label tu akan keluar dekat situ. Kat sini pun kita boleh tengok summary label kita berapa orang. Contohnya affect agent, kalau kat sini kita tengok affect agent kita dah label 38 orang. Contohnya macam kalau tuan-puan letak customer daripada affect to you. Ni contoh customer daripada affect to you, berapa orang dah? 12 orang. Customer daripada website berapa orang? Customer yang belum lagi buat bayar berapa orang? So senanglah tuan-puan boleh follow up diorang ni ikut label yang kita dah tetapkan tu. Okay, so habis untuk bahagian label. Okay, setakat ni jelas untuk label.
Sorry lah, dia agak technical sikit benda ni. So that's why WhatsApp Business ni memang kena download dulu, kena install dulu sebelum hadir kelas kan. That's why saya suruh install dulu kalau boleh. Tapi tak apalah, mungkin tuan pun boleh tengok dulu fungsi-fungsi dia, kelebihan-kelebihan WhatsApp Business ni supaya nanti lepas ni boleh berubah kepada WhatsApp Business. Okay. Dan akhir sekali kot, akhir sekali. Nak habis dah? Okay, short link. Short link ni fungsi untuk mudahkan pelanggan hubungi kita tanpa save nombor telefon kita. Okay. So kita tekan saja bahagian short link ni. Kita tekan short link ni. Dan masukkan mesej apa yang kita nak. Contohnya kita letaklah skrip yang mudah customer mudah kita kenal lah. Bila customer klik message ni, dia depend on apa. Contohnya kita buat message dia adalah Olivi. So bila customer klik je pada kita punya short link ni, dia akan keluar Olivi. So kita tahulah dia ni nak beli Olivi. Ataupun kalau tak nak beli Olivi pun dia nak ubah kita punya dia nak ubah dia punya message tu, nanti waktu masuk je dekat link dekat WhatsApp kita tu kita boleh ubah. Dia sendiri pun boleh ubah dia punya message yang dia nak bagi pada kita, nak send pada kita. Okey. Okey. So dah selesai untuk bahagian short link. Okay. Dan seterusnya bahagian link account. Okay, link account ni adalah kita nak linkkan account WhatsApp kita dengan Facebook. Okay. Facebook page tahu, dia boleh linkkan dengan Facebook page. Tapi sebelum tu kena ada Facebook page dululah. So kalau tak ada, setting ni tak berfungsi lah, dia tak boleh nak buat. Okay. Tapi mungkin fungsi ni saya tak nak tunjuk detail sebab sebab tak pasti lagi antara semua dah ada FB page ataupun belum. Siapa yang tak ada nanti kalau nak try fungsi ni mungkin boleh boleh rujuk, boleh hubungi saya lah untuk tahu cara untuk buat link account ni. Tapi sama je, pergi dekat bahagian business tools and then klik 3 titik kat atas ni, and then klik account. Klik link account. And then synchronize dengan page kita. Yang ni sebab kita tak masukkan page lagi. So dekat sini dia agak tricky sikit. Tapi nanti saya boleh sharekan slide ni lah pada tuan-puan so boleh tengok. Okay. So dah habis untuk bahagian business tools. Okay. Setakat ni ada apa-apa soalan tak? Sebelum saya bagi tugasan untuk tuan-puan buat selepas habis kelas ni. Ni antara tugasan dia. So mungkin lepas ni siapa yang dah install boleh cuba selesaikan tugasan-tugasan ni. Pertama masukkan, senang je, benda-benda yang basic untuk tuan-puan mulakan bina business profile masing-masing. Okay, so pertama masukkan profil perniagaan, lepas tu masukkan 14 jenis produk Olive House, and then buat away message, and then greeting message, quick reply, label dan juga short link. So kat sini boleh kategorikan label tu nak kategori label apa, prospek, pelanggan, VIP, macam-macam lagi lah ikut masing-masing punya ni. Okay, so tu sahaja. Apa fungsi link account tu? Link account tu untuk linkkan dengan kita punya Facebook page kak. Kita nak supaya bila dekat orang klikkan dekat Facebook page ada button untuk WhatsApp message. So bila dia tekan je message, dia akan terus link kepada WhatsApp kita. So mudahlah, kita tak perlu nak tengok inbox kita punya FB lagi. So dah waste time kat situ. Kadang kita pun tak tersempat tengok kita punya inbox FB. Tapi bila kita buat dia link dengan kita punya WhatsApp, so dia, bila customer klik sahaja, so dia dah terus masuk
kepada kita punya WhatsApp. Sekejap. Sekejap ni, hilang pula. Masya Allah. Rani. Sekejap Sekat pula. Tak boleh nak tutup kamera. Tak tahu lah. Ya. Nak apa? Nak kan nak. Okay dah. Tak apa. Tekan ni. Okay. Okay. Okay, sudah selesai untuk WhatsApp Business. Apa-apa soalan? Tekan mana tadi? Control. Apa ni? Tab. Boleh apa ni? Sekejap Okey. Okey, kalau ada yang okey, saya tunjukkanlah sikit link account ni. Okey, saya tunjukkan Okey, nampak kan slide? Okey. Untuk link account ni, tuan kena buka FB page masing-masing. And then pergi dekat bahagian gear ni, atas kanan ni, and then klik page kita. Okey. And then dia akan keluar setting, pergi dekat bahagian WhatsApp ni. So kat WhatsApp ni, klik kita nak connect Facebook kita dengan WhatsApp kita. So tekan continue. Then masukkan nombor handphone kita. Okay. Then dia akan minta lah masukkan kod. Lepas tu akan dia hantar. Okay. Lepas tu nanti dia akan keluar dekat kita punya FB page ni. Kan dia akan keluar dekat atas ni nanti ada kalau kita buat kalau kita dekat FB page kita tu ada button untuk kita pilih customer nak hubungi kita macam mana, melalui inbox ke, melalui WhatsApp ke, melalui call ke. So kita boleh set untuk diorang customer ni terus hubungi kita melalui WhatsApp. So bila customer klik je WhatsApp, dia akan terus link kepada WhatsApp kita. Okay. Soalan soalan. Okay. Okay, nanti saya sharekan skrip dalam group. Skrip yang saya share nanti adalah skrip untuk close sale. Okay. Boleh ke? Okay. Boleh bagi manual macam nak buat. Okay, nanti saya sharekan juga manual yang ni lah.
Boleh link dengan banyak FB. Yang ni tak pernah try lagi tapi saya rasa boleh sebab kita gunakan nombor satu nombor. Nanti saya confirm balik. Antara kita boleh linkkan dengan FB, banyak FB ataupun tak, tapi saya rasa tak ada masalah yang ni. Nak setting link account tu macam mana? Okay, nanti Cik Zainal boleh tengok yang tadi yang saya share tu Okay. Sudah selesai. Sudah selesai dah untuk bahagian WhatsApp business ni. Apa soalan lagi tak? Ada siapa-siapa yang masih lagi stuck tak untuk bahagian backup dengan install tu? Kalau boleh settle kat bahagian tu dah mudah lah, lepas tu dah boleh dah gunakan terus WhatsApp business. Lagi satu, bila kita gunakan, kalau dalam satu handphone ada kita nak gunakan WhatsApp business dan WhatsApp biasa tak boleh. Dalam satu handphone hanya boleh guna salah satu aplikasi je. Kalau kita nak gunakan WhatsApp business, gunakan WhatsApp business sahaja. Tak boleh dah guna WhatsApp biasa. So kita kira macam WhatsApp biasa itu dah memang tak boleh nak buka dah lah. Kalau kita buka dia akan minta nombor kita. So kita akan masukkan balik nombor WhatsApp business kat dalam tu. So dia akan jadi benda tu dia tak allowed lah, WhatsApp tak allowed berlakunya dua akaun dibuka pada aplikasi yang berbeza. Satu akaun dibuka pada aplikasi yang berbeza. So dia tak allowed benda tu berlaku. Okay, nak kena cuba lagi sebab dia tak boleh restore. Internet problem. Okay, betul. Internet waktu kita nak backup tu, internet kena kena lancar lah supaya benda tu berjalan elok. Okay. Kalau okay, masa nak delete WhatsApp biasa tu ada tanya. Okay, saya untuk soalan Kak Hairul Nisa ni, sama ada nak delete tak sekali tak data dalam WhatsApp lama tu. Okay, boleh ke delete? Okay, nak delete. Sekejap ni. Kalau kita tengok kat sini. Kalau akak sure memang akak dah backup semua, sepatutnya boleh dah kalau kita nak delete. Tak ada masalah dah. Sebab memang bila kita dah start backup dan dah guna WhatsApp business, memang segala message kita memang dah ada dalam WhatsApp business tu kalau dah backup. So tak ada masalah untuk delete WhatsApp biasa. Sebab lagi pun kita memang tak boleh nak buka dah. Kalau kita dah start guna WhatsApp business, kita dah tak boleh nak buka dah WhatsApp biasa ni kalau kita gunakan nombor yang sama. Melainkan kalau kita gunakan nombor yang berbeza, baru boleh buka. Okay. Kalau nak tukar nombor telefon untuk WhatsApp business, boleh tak uninstall dan pakai WhatsApp biasa balik? Macam mana? Kalau nak tukar nombor telefon untuk WhatsApp business, boleh tak uninstall dan pakai WhatsApp biasa balik nombor sekarang? Kalau nak tukar nombor, macam ni tak faham lah soalan ni. Nak tukar nombor telefon ni. Oh boleh. Boleh. Kalau akan nak tukar, maksudnya akan asingkan WhatsApp business guna nombor lain, WhatsApp biasa guna nombor lain, boleh, tak ada masalah. Sebab WhatsApp biasa cumanya akak backup dah, make sure sekejap. Sebenarnya akak kena backup dulu lah. Kena backup dulu. Message semua kena backup dulu. Kalau boleh jangan start, kalau akak nak buat cara macam ni, kalau boleh jangan start lagi conversation dalam WhatsApp business tu supaya tak ada berlakunya message yang termiss. Okay. Okay. Cumanya kejap
Okey. Cumanya kalau kalau WhatsApp business, kalau untuk soalan Kak Intan ni, kalau nak tukar nombor telefon WhatsApp business boleh tak uninstall dan pakai WhatsApp biasa balik? Boleh, tak masalah. Cumanya contohlah kalau yang ni mungkin tak ada kaitan kot. Kalau Android nak tukar kepada iPhone, yang tu dia akan jadi problem sikit lah. Masing-masing kita dia akan data-data kita yang lama pun memang akan berubah lah kat situ. Okey. Nanti saya sharekan juga beberapa info-info berkenaan WhatsApp business ni lah dalam grup. Dia punya pantang larang dia pun ada juga. Nanti saya sharekan. Okey. Mungkin itu saja. Ada apa-apa soalan lagi tak? Okey. Harap ejen-ejen dapat info sikit sebanyaklah berkenaan WhatsApp business ni. Dia lebih kepada teknikal sedikit. So tuan-puan perlu mahirkan juga bahagian teknikal ni supaya dapat mudahkan proses bisnes tuan-puan lah. Okey. So kalau mana-mana yang ada masalah boleh tanya, boleh terus bertanya pada saya untuk gunakan fungsi WhatsApp business ni dalam bisnes tuan-puan semua. Okey, insya-Allah nanti saya sharekan rakaman video dan juga slide tadi lah.